merupakan 4 kaedah untuk bentangkan kain kafan. Pertama, kaedah asas, basic. Tak erti dah kalau kita belajar yang kaedah 3 kaedah lain ni, tiba-tiba terlupa 3 kaedah ni. Kaedah pertama ni tentu akan ingat juga. Dia basic, simple je, bentang kain je kan. Simple sangat ya. Yang kedua, kaedah sekiranya kita nak uruskan jenazah yang berbadan besar. Kain kita bidang 60, kawan tu bidang 90. Macam mana ni? Nak tutup kain kapan, dah terbuka bahagian dada dia. Macam mana nak adjust ni? Adakah kita nak tak payah potong kain kapan tu? Beli bidang 60 40 meter satu kayu tu, balut macam tu kan kat badan dia. Tak payah potong. Ke macam tu ke macam mana? Ini kaedah kita perlu terangkan ya, apa kaedah dia. Yang ketiga ialah bagaimana nak menguruskan jenazah reput. Kaedah dia pula, reput, jenazah aksiden, penyakit HIV, COVID. Macam mana kaedah nak bentang kain kafan dia? Dia tak macam biasa, ada kaedah lain sikit. Dia lebih kurang je, tapi ada perubahan sikit. Dan yang keempat, kaedah yang saya gunakan sesuai untuk lelaki dan perempuan. Sebenarnya kaedah ni biasa je, cuma mungkin yang saya guna ni dia jimat kain. Kalau biasa orang pakai 13 meter kain, 15 meter kain, ada tempat tu 18 meter kain, banyak sangat nak balut jenazah, tebal kain. Saya hanya menggunakan 10 meter kain saja. Tetapi bila kita guna teknik yang betul, lipatan yang betul, akan menjadi 11 lapisan kain. Daripada 10 meter jadi 11 lapisan. Maknanya kalau kita selat jadi 11 lapis. Tu macam mana kaedah tu? Nanti kita tahulah waktu praktikal. Ya. Baik, itu tentang prosedur untuk bentang kain kafan. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya ialah siapa nak jadi model dia. Ya, model ni pastikan orang tu biarlah sukarela, jangan paksa rela menangis budak tukang. Mentang-mentang dia paling muda, kau lah kan. Dia ingat orang muda meninggal kan. Dan selalu jadi mangsa ialah awak kecil sikit. Dia ingat orang kecil je meninggal kan. Carilah model yang sukarela kan. Cari yang biarlah dia tahu, okey saya nak kan. Okey, alhamdulillah, bagus. Orang yang jadi model ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan dapat beberapa hikmah. Pertama, dia akan dapat apa dia? Pertama, dia akan dapat satu pengalaman yang orang lain tak dapat. Kan? Bila dia dah dapat pengalaman, dah kena kafan, dia boleh action kat kawan dia. Aku dah kena kafan dah kan. Memanglah besok kita mati kena kafan, tapi nak action kat siapa? Kawan sebelah kubur pun dah kena kafan. Jadi kita boleh action waktu hidup ni lah. Aku dah kena dah, rasa sejuk lah base-nya dalam tu kan. Yang kedua, orang yang kena kafan ini mudah-mudahan datang keinsafan pada dia. Tu penting lah tu. Ya Allah, aku tak nak buat dah lepas ni. Tahun 2023 aku insaf kan. Dalam tu kan, kadang-kadang mengalir air mata dia kan, mengenang nasib dia. Yang ketiga, orang yang kena kafan ni, insya-Allah saya tak janji ya, panjang umur dia. Panjang umur, insya-Allah. Ini berdasarkan 5 tahun sudah. Ada satu orang tu, dia jadi model. Ustaz, saya nak jadi model, volunteer. Alhamdulillah sampai hari ni hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri. Testimoni berkesan tuan-tuan. Tapi kalau lepas ni meninggal lebih lah kan. Jadi tak ada masalah kan. Jadilah model. Dan yang keempat tuan-tuan, inilah paling seronok. Apa dia? Dia boleh selfie. Inilah gambar saya ketika saya mati nanti. Cikit, orang ambil gambar, minta kawan nanti buat video gambar dia, post kat TikTok, FYP kan. Ya, jadi jangan takut jadi jenazah ya. Saya nak berubut, saya nak kan. Biar dia lah. Ya. Baik, kemudian dalam praktikal solat jenazah, saya akan tunjukkan kaedah solat jenazah. Dan saya tahu tuan-tuan dan puan-puan pun dah biasa solat jenazah. Orang yang pergi umrah, pergi haji ni dia tahu tiap-tiap waktu ada solat jenazah kan. Jadi dah biasa dah kan, semua dah tahu dah. Berapa rakaat solat jenazah? Nasib baik abang kawan 4 takbir kan. Ada tempat tu dia confident 2 rakaat. Jamia tangan dia kan. Ya, jangan buat pasal takbir kedua tu jangan bantai rukuk. Ya, dia 4 takbir je, tak ada rukuk, tak ada sujud. Cuma dalam bab solat jenazah ni saya akan tambah sikit dengan solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib pernah dengar? Pernah dengar.
Macam mana solat jenazah gaib tu? Siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat ke gaib? Kan? Kita akan terangkan bilakah prosedurnya, apakah syaratnya, sampai bilakah waktunya. Ini kita akan terangkan insya-Allah. Dalam bab pengebumian jenazah pula, dalam bab ini kalau dulu kursus 20 tahun yang lepas yang pernah saya hadir, dia sampai praktikal masuk dalam liang lahat, duduk betul kan. Jadi kita tak buat macam tu dah. Tak payahlah pergi gali kat tanah sebelah tu, gali sukat, tak perlu. Sebab mana-mana tanah kubur pun yang kita tahu sekarang ni ada penggali dia dah. Sekarang pakai apa nama behol tu kan, gali lubang dah ada dah. Maknanya semua dah ada apa nama sistem. Jadi kita tak perlu dah nak belajar lebih mendalam tentang hal tu. Yang perlu kita fokuskan dalam bab pengebumian jenazah ialah macam mana nak turunkan jenazah ke dalam liang lahat. Sebab yang jadi masalah ialah yang turun satu orang mayat, yang menyambut dalam liang biasanya 3 orang, tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Itu biasa. Tu kepala tu kesengitkan, tali tu buka, tanah tu gupal, semua nak bercakap serabut kawan 3 orang bawah tu. Jadi kita terangkan apakah langkah yang lebih baik, ya. InsyaAllah dalam bab teori dan praktikal ni kita buat secara santai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya soalan, angkat tangan saja. Ibu-ibu kalau segan nak tanya, tulis kertas, lipat cantik, bagi dekat saya. Jangan buat kapal terbang syung kan. Ya, hantar dekat saya. Baik, insya-Allah kita akan cuba jawab. Dan sekiranya kita mungkin akan berehat sekejap nanti, pertengahan nanti nak bagi kita take 5 lah, rehat sekejap ya. Dan insya-Allah kita cuba habiskan sebelum pukul 4 petang hari ni. Pukul apa habis? Ya, saya tak dapat jadual. Pukul apa habis ya? Betul, pukul 4 petang. Oh, aku satu. Okey, saya baiklah kan. Saya keliru kan. InsyaAllah sebelum ke 1 ataupun 12.30 kita cuba habiskan lah. Kadang-kadang melarat kan. Sebab apa kita tahu hari Ahad ni banyak kenduri kahwin kan. Kan nak pergi pula masak lah, apa macam-macam kan. Kita cuba habiskan. Baik, baru saya nak berdiri. Tadi intro je, bagi rehat kejap. Okay, kameraman boleh adjust. Nak beli lagi kejap. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok balik rakaman, boleh tengok melalui page. Ni apa ni page? SPJ ke? Facebook SPJM. Facebook SPJM dan ID SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Ada rakaman tu nanti. Ya. Baik. Topik yang pertama kita nak bincang ialah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Baik, saya nak tanya dulu kan. Orang yang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Jawab je tuan-tuan. Bang, macam mana? Orang tengah nazak macam mana keadaan dia? Kita jawab je, semua betul. Macam mana? Susah bernafas. Okey, lagi? Agak-agak macam mana orang tengah menazak? Dia diam je. Orang tengah nazak macam mana? Simple je soalan ni. Kan? Semua dah beku dah. Kan? Baru soalan pertama. Saya diberitahu oleh urus dia, setiap slot nak bagi 3 soalan. Macam mana? Soalan pertama dah fail. Kan? Macam mana keadaan orang nazak? Mata ke atas, tercungap-cungap. Jawapannya yang lebih jelas ialah orang yang tengah nazak memang dia akan terbaring. Belum pernah dalam sejarah orang tengah nazak berdiri. Ada? Kau kenapa ni tengah nazak? Tak ada tuan. Dia tengah terbaring. Bila dia tengah terbaring, apa perlu kita buat? Pertama, kita ikut sunnah Nabi SAW. Talqinkan kalimah la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan, bimbingkan orang yang nak mati itu kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Ini kalimah ni penting. Kenapa kita nak ajarkan dia? Sebab itu kalimah yang menentukan dia lepas ataupun tidak. Macam mana cara nak ajar dia? Orang tengah nazak, kita bisikkan dia kat telinga kanan atau kiri terpulang. Dan cara kita nak bisikkan itu kalimah apa? La ilaha illallah saja. Pula tulisan jadi macam siam ni. Patutlah orang blur. Blur Ustaz tulis kan. Bila orang tengah nazak ni, kita ajar dia kalimah la ilaha illallah sahaja. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan terpengaruh dengan drama swasta.
sinetron Indonesia kan, cerita-cerita Melayu kita, asal meninggal aja nak tengah nazak ni dia ajar mengucap panjang. Pak, ikut Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Kawan tengah nazak ni pun boleh ikut, asyhadu an la ilaha illallah. Siap sambung, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siap makna, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini semua pembongak tuan-tuan. Mana ada orang tengah nazak mengucap panjang, ni siap makna sekali. Nak tunjuk husnul khotimah sinetron kan, siap jari macam ni kan. Husnul khotimah ni kan, ini semua drama berlakon ikut arahan pengarah. Kalau pengarah kata cut, bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi. Dia pun mati balik. Hidup mati 30 kali pun tak heran. Sebab apa? Berlakon. Hakikatnya orang yang sedang nazak, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah bagi dia. Jadi kita ajarkan dia kalimah yang ringkas dahulu. La ilaha illallah. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat, dia tak boleh nak ikut. Ikut saya bang. La ilaha illallah. Semput orang tu nak ikut. Siap-siap dia lempang kita, cepat sikit lah kan. Jangan terlalu lambat dan jangan terlalu perlahan pula. Jangan terlalu laju pula. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ramai-ramai tahlil pun tak boleh juga. Ringkas saja tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cubalah ikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisikkan dia sehingga dia dapat kalimah itu. Sekiranya dia tak bagi tanda-tanda nak dapat sebut, misalnya dia dalam keadaan nazak yang tak sedar, koma ke, ataupun dia memang tak ada cakap gini, mata terbiak atas kan, mulut terbuka tapi tak ada tanda-tanda dia boleh bercakap, maka kita mintakan dia bagi tanda. Sebut Allah tak boleh juga, minta dia bagi tanda. Cubalah gerakkan lidah, la ilaha illallah, gerakkan lidah, tanda dia terima. Kalau dia gerak tu okey, alhamdulillah. Gerakkan mata, klip mata, gerakkan jari, maknanya kita nak dia terima kalimah itu. Dan sekiranya dia tak ada bagi apa-apa signal, kemudian dia mati tanpa sebut kalimah la ilaha illallah, maka ketika itu kita husnuzan, sangka baik. Mungkin dia sebut, mungkin dia bagi tanda, cuma kita yang tak perasan, tak sedar. Dia sebut dalam hati mungkin, maka sangka baik je lah. Janganlah time orang tanya, dapat sebut tak? Tak dapat. Tak tahulah mana diam ni, habislah kan. Jangan, kita sangka baik, mungkin disebut, kita je yang tak perasan. Okey, simple aja ya. Sebab kalimah ini bergantung pada kita, diri kita. Orang lain ni hanya support saja, bergantung pada amal kita. Allah Ta'ala menyebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau orang beriman, orang ni beramal soleh, maka ketika dia nak mati, maka pasti dia akan sebut kalimah tu. Walaupun ketika itu tak ada orang yang ajar dia kalimah tu. Meninggal seseorang ke rumah, 3 hari baru jumpa mayat dia. Waktu di tengah nazak, siapa yang ajar kalimah tu kepada dia? Kalau dia orang beriman, ini janji Allah. Allah yang akan ajar kalimah tu kepada dia. Dia akan dapat ucap. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang yang zalim, orang yang berdosa, tak bertaubat, orang yang lalai dan sebagainya. Walaupun keliling dia ketika itu ramai orang ajar kalimah la ilaha illallah, tapi Allah tak izinkan kalimah tu keluar daripada gorgorah dia. Tak dapat. Tak dapat. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Jadi ini bergantung pada diri kita, macam mana amal kita, macam mana kita pandu diri kita dalam hidup ini ya. Baik, kita hanyalah sebagai pemudah cara saja kepada orang yang sedang nazak tadi. Baik, dalam tajuk yang sama juga, orang yang sedang nazak apa perlu kita buat? Iaitulah bacakan mana-mana surah dari Al-Quran kepada pesakit. Apa-apa surah pun tak apa, kerana Al-Quran asyifa, Quran itu penyembuh. Jadi kalau orang yang sedang sakit, kita nak ruqyah dia macam mana? Bacalah apa-apa surah yang kita tahu. Saya tahu Qul Huwallahu Ahad dia, bacalah Qul Huwallahu Ahad. Insya-Allah adalah kelebihan dia kan.
Kita bacakan surah Yasin kepada orang yang sedang nazak. Ini antara kaedahnya yang Nabi sebut, bacakan surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia. Baca. Kita bacakan surah Ar-Ra'd kepada orang yang dalam keadaan tak sedar, koma, hilang ingatan, langsung tak sedar. Dan juga boleh bacakan surah yang diamalkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Siti Aisyah bacakan 2 surah pendek je. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan An-nas. Itu bacaan Siti Aisyah kepada Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit. Baca. Mudah-mudahan membantu dia, mudah-mudahan menghilangkan daripada gangguan syaitan. Baik, yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Apa dia hajat pesakit? Dia nak air, bagi dia air. Kadang-kadang orang tu tak minta air pun, kita tengok muka dia macam kering aja, bibir dia mekah, bagi dia air. Suap air sikit kat mulut dia, basahkan tekak dia, wajah dia semua. Kadang-kadang ada pesakit dekat hospital, doktor kata ini pesakit, dia tak boleh minum, tak boleh makan, kita dah masukkan susu kat perut dia, jadi jangan bagi apa-apa ya. Maka ketika itu dia minta pula nak air, kata dia. Kita jangan marah pula. Doktor kan dah pesan tadi tak boleh air kan. Jangan marah dia. Cakaplah baik-baik. Tak boleh. Doktor dah pesan dah kan. Untuk kesihatan mak juga. Cakap baik-baik. Ya. Tapi kalau dia nak juga, bagi dia hajat dia sikit. Doktor tak bagi kalau kita sumbat 1 botol mineral ni kat mulut dia. Nah, minum gok-gok sampai puas. Tak. Ambil 1 sudu, basahkan bibir dia, lembabkan. Basahkan muka dia, tekak dia. Ini adalah sunnah. Basahkan wajah orang sakit dengan air, basahkan, bagi dia tenang ya. Kemudian jika benda tu yang dia minta kita tak dapat tunaikan, contoh tengah malam pukul 3 pagi tengah nazak ni, tiba-tiba nak makan, nak makan okey lagi lah, boleh nak masak Maggi ke apa ke, nak nasi kandar, kata dia sudah. Jangan kita marah dia. Tahu tak pukul 3 pagi kedai mana nasi kandar tu? Kan marah dia pula kan. Jangan ya, jangan bagi dia rasa kecewa dengan kita. Cakap macam mana? Sabar ya, pukul 3 pagi kedai dah tutup dah. Besok pukul 8 pagi kedai tu buka, saya orang pertama beratur dekat nasi kandar beratur 786 tu. Kan cakap itu. Lepas tu belilah nasi kandar tu. Letaklah ayam, sotong, daging, apa ketam macam lauk. Bagi je. Nah, makanlah, kata dia. Mak nakkan semalam. Lepas tu dia pun makan sikit je. Ambil nasi sikit, rasa kering, dah tak nak dah. Panas tak macam gitu? Aku dah beratur daripada tadi, lepas tu sampai ni kau tak nak makan. Jangan kita marah dia. Kalau dia tak nak makan, apa susah? Kita bedal lah kan. Jadi maksud saya ialah tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, kita ucap yang baik-baik, cakap baik-baik. Jangan kita marah dia. Sebab syaitan akan sentiasa mencari peluang untuk mengambil kesempatan, memurtadkan dia. Syaitan akan datang menyerupai, mungkin wajah arwah ibu dia, arwah ayah dia yang dah meninggal. Dia datang, mak datang daripada syurga, kau sakit kan, ni mak bawa nasi kandar daripada sana. Contoh, nak mak, saya nak makan mak. Kalau orang ni lemah iman dia, dia akan cakap, mak nak apa mak? Mak nak bawa kamu ke syurga, keluarlah daripada Islam. Dia akan pengaruh. Orang ni lemah iman, takut-takut dia tergelincir iman dia. Tak apalah mak, saya ikut mak, mana mak bawa lah. Wa iyazubillah, keluar Islam, murtadlah dia. Kita tak nak hujung usia orang yang kita sayang dikafirkan pula, dikufurkan ya. Maka pentingnya kita tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, kita cakap yang baik-baik. Baik. Ni 3 perkara penting ya. Dan yang keempat, tak ada dalam nota, tak ada dalam slide. Orang yang tengah sakit, kita bimbing dia supaya sentiasa sangka baik kepada Allah, husnuzan. Sebab orang sakit ni mengeluh, ya Allah, aku dah buat macam-macam dah, kenapalah kau siksa aku macam ni ya Allah. Dia mengeluh kan. Kita bimbing dia, cakap baik-baik, sabar, sakit ni
penghapus dosa. Allah sayang kita. Aku banyak dosa, manalah semayang aku banyak tinggal. InsyaAllah istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Sebab ada hadis Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala akan menurut pada sangkaan hambanya. Jika hambanya sangka baik pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hambanya sangka buruk pada Allah, maka dia akan dapat keburukan. Maka kita bimbing dia untuk dapatkan sangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini penting ya, bab perkara ni. Baik, selesai dalam bab ini, kita masuk kepada topik yang kedua. Ada soalan tak tuan-tuan dan puan? Kau laju sangat, cepet sangat saya cakap. Dah habis. Ada soalan? Ya? Tak ada. Dia biasa macam tu. Pada minit pertama dia tak akan tanya soalan. Minit kedua okey lagi. Dia masa suku-suku akhir nak habis dah. Masa minit penambahan, baru betul selalu soalan. Dia jadi sampai lepas zuhur sambung tu. Ya. Jika ada soalan, tuan-tuan dan puan jangan segan. Dia mesti ada pemula seorang. Seorang mula, yang lain mengikutlah tu. Kan? Ya. Jadi orang tengah meninggal dunia pula. Topik kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baik, tuan-tuan ya. Kita biasa tengok kematian dalam keluarga kita. Mungkin ada yang dah meninggal, mak ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, atuk nenek kita meninggal. Lalu apakah tanda husnul khatimah yang boleh kita pandang pada dia? Banyak. Ya, antaranya orang itu berpeluh wajahnya, keluar air mata di wajahnya, kan, meninggal dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Dan antara lain ialah seseorang itu yang sakit berpanjangan, sakit je, kemudian dia bagi pengharapan untuk sembuh, tiba-tiba macam baik. Kita jaga mak lama kat kampung, ambil cuti kerja, tiba-tiba mak dah baik dah. Mak dah boleh bangun dah mak. Mak dah okey dah hari ni. Alhamdulillah mak. Mak, saya ni dah lama tinggal kerja, saya nak balik dulu mak ya. Mak jaga diri tau. Boleh baliklah. Kita pun balik. Dalam perjalanan dapat berita, kau kat mana ni? Dah tengah jalan dah ni. Balik, mak dah nazak. Mak nazak, lepas tu meninggal dunia. Itu tanda husnul khatimah. Ya, tanda husnul khatimah. Sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah SAW ketika sebelum baginda wafat, baginda sakit lebih kurang 10 hari ataupun hampir 2 minggu dia sakit. Dan sepanjang sakit Nabi lebih banyak berbaring di katilnya. Sehinggalah pada pagi subuh Isnin 12 Rabiul Awal, ketika itu Rasulullah bangun, pegang tiang rumah dia tu seolah-olah macam nak solat subuh dengan sahabat lain. Abu Bakar melihat Rasulullah dah keluar, sahabat pun gembira. Abu Bakar pun berundur ke belakang, suruh Nabi naik imam. Nabi bagi syarat, teruskan Abu Bakar jadi imam. Nabi pun solat berjemaah dengan sahabat-sahabat semua. Semua happy lah. Yang berkampung kat luar rumah Rasulullah nak tengok khabar Rasulullah, semua kata Alhamdulillah Rasulullah dah baik. Semua balik kerja. Abu Bakar pun pulang ke kebun dia buat kerja. Umar pun pulang buat urusan rumah dia. Tiba-tiba sampai waktu duha, tiba-tiba dapat khabar Rasulullah dah wafat. Mana tak mengamuk Saidina Umar. Orang cakap, "Wahai Umar, kau tahu tak Rasulullah dah wafat?" Lalu Saidina Umar mengamuk, "Baru pagi tadi aku tengok Rasulullah wafat, solat berjemaah dengan kita. Siapa yang cakap Rasulullah wafat, aku akan potong tangan kaki dia, aku akan bunuh dia." Macam itulah kata dia. Dia marah. Maka tak ada siapa pun boleh mengesahkan kematian Rasulullah. Milik Rasulullah tu tak ada siapa boleh masuk. Umar halang. Sehinggalah Saidina Abu Bakar datang. Kemudian Umar hanya patuh pada Saidina Umar saja, Saidina Abu Bakar saja. Kemudian masuk mengesahkan kematian. Barulah dia kata, "Wahai Umar, kalau kau sembah Allah, Allah kekal. Kalau kau sembah Muhammad, semuanya Muhammad telah wafat." Maka barulah Umar terima kenyataan itu. Nak tunjuk kat situ bahawa itu tanda husnul khatimah. Seseorang yang sakit lama, tiba-tiba dia macam sembuh kejap, kemudian dia meninggal dunia. Itu tanda husnul khatimah. Ya, banyak lagi tanda-tanda lain yang boleh kita tahu bila orang itu yang telah meninggal dunia. Baik, topik yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik, orang yang baru meninggal dunia, kita kena ucap kalimah istirja. Apa dia? Kalimah apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah dia. Jadi semua orang akan ucap kalimah ni, kan? Inna lillahi wa raji'un, baik dari segi lisan maupun tulisan. Sebab dalam Facebook, dalam Instagram, bila ada berita kematian, ramai yang tak cakap, yang tak tulis inna lillah. Dia tulis apa? Salam takziah, Al-Fatihah, dalam kurungan dibaca Al-Fatihah, kan?
Banyak orang buat macam tu kan. Salah ke Ustaz? Tak salah. Tapi kalau kita nak ikut sunnah, maka tulislah innalillah wa inna rajiun. Sambut berita kematian itu dengan kalimah istirja. Lepas itu nak tulis Al-Fatihah ke, Al-Baqarah ke, Al-Kahfi ke, dalam kurungan dibaca, teruskan. Yang penting bacalah ya. Kita nak ikut sunnah, innalillah wa inna rajiun. Dan kalimah ini juga bukan hanya pada orang Islam. Ini kita dah belajar dah. Dulu masa mula-mula saya kursus tahun 2012, orang marah saya balik kan. Dia kata, mana boleh orang bukan Islam sebut innalillah. Dia kata, innalillah ni untuk semua makhluk Allah yang telah meninggal dunia, yang ditimpa musibah dan sebagainya. Wa basyirus sabirin allazina idza sabatkum musibatun qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar bila mana timpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini kalimah musibah. Apa saja musibah. Orang kafir bukan Islam meninggal dunia, kita sebut innalillah juga. Bukan sebut rip. Rip semua komen rip. RIP kata dia. Apa dia? RIP tu rest in peace. Apa maksud rest in peace? Berehatlah kau dengan tenang. Macam itulah kan. Orang kafir kalau meninggal, adakah dia berehat dengan tenang? Tak. Kita keyakinan kita bahawa orang kafir itu tempatnya bukan di dalam syurga, tentulah di neraka. Ya, maka tak boleh sebut RIP sebab itu bukan cara kita. Dan seolah-olah macam doakan dia. Ada kata tak, kami cuma nak tunjuk simpati pada keluarga dia. Ucap salam takziah, tak ada masalah. Salam takziah ya. Ataupun nak speaking boleh. My condo pun dah. Condo apa? Lupa dah. Condolence. Dia itulah kan. Pity for you. Kau ikutlah kan apa yang kita nak kan. Jadi tu tak apa. RIP tak boleh. Sebab pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW ketika bapa saudaranya Abu Talib wafat. Sebelum wafat, dia dalam keadaan nazak, Rasulullah pujuk Abu Talib masuk Islam. Wahai pakcik, marilah masuk Islam. Saya jamin tempat pakcik kat syurga. Abu Jahal pun ada. Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama kita. Dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur, tak sempat beriman. Lalu Rasulullah sedih, kecewa. Lalu dia pun berkata di sisi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan doakan keampunan Allah kepada pakcik. Pada pakcik tak beriman, Rasulullah nak doakan padanya. Maka datanglah teguran Allah, surah At-Taubah ayat 113, tidak boleh mana-mana nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Makna Allah larang, tak boleh doakan pada orang musyrik yang dah mati. Maka Rasulullah pun hentikanlah hajatnya itu. Maka kalau Rasulullah pun ditegur, kita pun apatah lagi, tak boleh buat RIP. Ya, pesanlah anak-anak muda kita yang buat tu, tak boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kena sebut. Macam tu ya. Sekarang ni ramai dah tahu dah perkara ni. Baik. Kemudian orang yang baru meninggal dunia, mata dia akan terbuka. Itu biasa dunia kan. Tadi dah tutup dah, nak pula terbuka ni. Cubalah tutup, urut mata dia perlahan kan. Guna macam-macam kaedah. Antaranya kita boleh guna minyak masak ke, minyak ada kat mata, minyak zaitun, lotion baby ke yang lembut tu, urut supaya mata dia tertutup. InsyaAllah urut tu bagi tutup. Sekiranya kita pergi ke tempat lain, tiba-tiba datang balik, terbuka balik, jangan lari tuan-tuan. Saka ni lari kata dia. Nak lari dah kan. Jangan lari kan. Dia bukan sebab saka, bukan hantu raya. Itu adalah satu benda yang menjadi kebiasaan, unsur dalaman biologi je. Sebab orang yang baru meninggal dunia biasanya akan berlaku perubahan dalam badan dia. Sebab darah dah berhenti mengalir,
urat dah mula menegang, berbola mata akan mengembang, kelopak mata ni akan mengecut, itu biasa ya. Maka dia akan menyebabkan ketersembul keluar sedikit, lepas tu dia terbuka. Maka apa perlu kita buat? Setelah kita guna kaedah minyak tak jadi, guna kaedah yang kedua. Cari dulu batu-batu kerikil tepi-tepi jalan sepah tu kan, ambil. Kalau ada kat rumah, guna. Pastikan betul-betul batu kerikil basuh dulu. Takut-takut tek kucing ke mana dia ambil kan, dah letak kat mata mayat meleleh kan. Jangan kan. Ambil, bersihkan, letak kat kelopak mata dia, bagi dia tutup rapat. Macam tu ya. Kalau tak ada batu, jangan sekali-kali guna bata. Orang sebelah tu ada buat rumah kan, minta lebih sikit, dia potong 2 bata sehingga sebelah-sebelah. Jangan buat macam tu, tak pernah dibuat orang ya. Guna kaedah ketiga. Apa dia? Kita gunakan duit shilling 50 sen. Shilling 50 sen ada kan, yang lama lah, yang perak tu, yang gangsa tu kan. Bukannya yang yang emas sekarang ni kecil. Yang lama tu letak. Tujuannya nak memberatkan kelopak mata. Ada orang kata tak boleh ni, ini budaya orang Cina ni, kita tak boleh ikut. Kita bukannya nak ikut dia. Ini sebagai satu kaedah. Dalam kaedah fiqh pun menyebut al-umuru bil maqasidha. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Inna ma'malu bin niat. Bergantung pada niat dia. Ini alat saja, letak kat mata. Tak guna ni pun tak apa, guna logam ke, ada orang guna sudu lebar tu letak. Itu kaedah, tak ada masalah ya. Ingat ya, siapa yang tak ada buku ke, yang nak bawa nak tulis nota ke, tulis betul-betul 50 sen. Takut dia silap tulis RM50. Nanti terlupa betul-betul dia buat 50 sini, 50 sini. Tak jadi tuan-tuan ya. Makin terbeliak mata nanti kan. Ya, kita letak duit tu. Tapi nak guna duit ini, saya pesan awal, jangan sampai kita terlupa. Dah letak duit, lepas tu dia tutup muka mayat tu dengan kain. Dia pergilah ke dapur buat air ke, layan WhatsApp ke, pergi sembang orang lain yang datang. Jiran-jiran mula bertandang. Bila jiran-jiran datang, sok-sek, arwah ni baik kan, dia ni cukup suka bersedekah, belanja orang makan. Boleh tak saya tengok muka dia? Boleh, buka lah. Dia buka, astagfirullah, mata duitan. Sudah kecoh satu taman hilpak. Jadi nak kata bahawa sebelum jiran datang, alihkan dulu apa yang ada kat mata mayat supaya mengelakkan fitnah ya. Dan sekiranya kaedah tu pun tak berkesan, guna kaedah yang keempat. Biasanya kami di hospital, kita guna kaedah letak medical tape ataupun pita pelekat kertas yang nipis tu ya, selotip kertas yang nipis. Jangan guna yang double tape yang nipis. Sebab apa? Kulit dia dah mula rapuh. Bila kita tanggal nanti, dia akan tersiat dengan kulit dia. Bagi guna gam yang nipis sikit. Itu kaedah yang kita boleh pakai ya. Itu orang Islam dibenarkan guna kaedah ni. Tapi ada satu kaedah yang tak dibenarkan, tetapi digunakan oleh orang bukan Islam. Apa dia? Mereka menutup mata mayat menggunakan gam gajah. Gam uhu tu, dia buat titik macam air mo macam ni kan, memang tak akan terbuka selama-lamanya kata dia. Memanglah pasal letak gam kan. Saya tuan-tuan, ada sekali dulu saya pergi ke hospital nak tuntut jenazah. Sementara nak tunggu jenazah tu bawa turun daripada wad, adalah satu jenazah Cina bawa keluar. Dia orang dah siap proses dah, letak dalam keranda. Keranda tu betul pula ada cermin kat muka dia tu. Kita ni pun sajalah datang nak tengok macam mana orang ni kan. Nak tengok. Kita pun kita, saya tengok boleh tak? Boleh, tengoklah kata dia. Saya pun tengok. Mayat tu, ya Allah tuan-tuan, tersenyum. Ish, husnul khatimah. Saya kata, tersenyum. Senyum. Ya Allah, macam mana husnul khatimah? Terfikir-fikir tu macam mana kepala otak ni jadi kan. Tak dapat terima hakikat lah time tu kan. Ditakdirkan Allah Ta'ala saya mengikuti satu kursus. Tu sebab itulah saya dapat gelaran, satu gelaran yang orang bagi kat Facebook sekarang kan, iaitulah Diploma Science in Embalming and Undertaker. Sains pengawitan dan pengurusan mayat. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker kan. Saya seorang dari sijil tu, ambil kat Filipina sana tu kan. Macam mana kaedah dia? Mana saya punya senjata? Ada senjata saya. Ni bawa senjata tau, tunjuk contoh bukti. Tak sini bang. Apa dia buat?
First, mayat itu saya buat praktikal dengan 10 mayat. Kasih sikit 10 mayat kan? Selama beberapa hari lah, bukan serentak. Mayat itu akan dibersihkan. Ni nak awet mayat. Sebab orang yang bukan Islam biasanya dia tak akan mati hari ni terus bakar hari ni, terus simpan hari ni. Tak, dia akan simpan 3 hari, seminggu, baru dia ke bumi ataupun bakar. Kita terus siap, selesai. Jadi untuk mengelakkan mayat itu reput, dia perlu awet mayat tu. Cara pengawetan mayat tu macam mana? Pertama, dia bersihkan mayat tu. Dah bersihkan, kemudian kita akan cari 2 urat penting dalam badan, iaitulah bahagian arteri dan vein yang ada pada leher ni, di bawah lengan, di atas ari-ari kita, di celah paha. Ini antara kaedah yang biasa orang buat untuk dialisis kan, nak keluarkan 2 urat cuci darah kan. So biasanya kita akan ambil kat bahagian ari-ari ni, tore. Sebab urat kita punya kulit ada 3 lapisan kulit, sehingga sampai ke bawah kita kuat. Okey, saya tunjuk pembangan dia. Ni dia pembangan dia. Dengar. Kan. Ni biasalah ni, forceps semua ada ni kan. Nak tunjuk gambaran ya. Mungkin ada orang yang belajar medical dia tahu dah. Kerak kan, macam kita kupas buah kelapa kan, nak koyakkan tu. Kemudian cungkil keluar urat tadi tu, 2 urat arteri dan vein dikeluarkan. Kemudian kita akan hiriskan dia. Hiris sikit, bukan potong, hiris sikit. Kemudian kita akan masukkan 1 tiub ke urat tu. Bahagian arteri digunakan untuk memasukkan 1 cecair yang dinamakan formalin. Sekarang ni guna kaedah formalin, dia ada banyak, antaranya yang famous formalin. Sebanyak 12 liter formalin dimasukkan ke dalam badan mayat dewasa tu. Diletakkan pewarna merah sikit supaya nampak warna macam darah kan. Dan di bahagian vein pula kita toreh sikit, buka bahagian laluan dia untuk keluarkan darah-darah. 70% badan kita ni cecair, semuanya perlu dibuang keluar. Sebab punca mayat cepat membusuk ialah darah, jadi semua buang. Proses tu akan berlaku serentak. Kalau kita toreh mayat tu hidup-hidup, dia dah meninggal kan, kita toreh, darah tak akan keluar sebab dia dah blok kan, tak ada pump dalam badan kita, jantung berhenti berfungsi untuk buang. Tapi melalui kaedah embalming, ubat tu masuk, dia akan menendang darah keluar. Jadi darah pun keluar. Proses ni dalam 1 hingga 2 jam. Dah selesai proses penukaran tu, ubat dah masuk, badan akan mula mengeras. Ketika itu mula-mula masuk, badan tu masih boleh dilenturkan lagi. Kita boleh buat, kalau ikut keluarga dia, you mau macam mana? Mau tangan ni macam, okey, kita akan buat tangan ni macam. Dia akan mengeras macam ni lah, keras. Kalau dia kata saya mau ini macam, boleh. Saya mau ini macam, boleh. Saya ini macam, boleh. Ini macam, boleh. Ini macam, boleh. Semua boleh. Ikut style apa dia nak kan. Kerana yang pelik-pelik dia minta kan. Saya bahagian pengurusan jenazah bukan Islam pun saya buat. Saya mau ini macam, boleh lah kan, ikut dia lah apa dia nak kan. Jadi dah setelah selesai ubat tu masuk, kemudian kita akan tebuk pula bahagian leher dia ni, keluarkan urat lain, masukkan ubat tu akan masuk kat kepala dia pula. Ketika itulah saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Gamkan mulut dia tu dengan gam tadi, biar tutup rapat. Buat tangan macam ni, kata orang tu. Tapi dia tak cakap Negeri Sembilan orang putih kan. Filipina mana pandai cakap Negeri Sembilan kan. Macam ni, okey, tahan dalam 2 minit, tahan. Okey, lepaskan. Tersenyum mayat tu tuan-tuan. Barulah terbuka rahsia saya yang dulu cerita apa yang terbuku dalam hati saya kan. Patutlah mayat Cina marin tu tersenyum. Rupanya melalui proses ini embalming. Jadi saya tahulah mayat tu tersenyum bukan husnul khotimah. Ya, dia boleh dilenturkan. Itu kaedah tuan-tuan dan puan-puan ya. Sudah habis dah? Belum. Dah selesai proses tu, kita bersihkan mayat, kita ikat balik yang mana kita dah buka tadi, barulah sampai ke peringkat yang lebih kritikal. Bagi ngilu sikit. Ini namanya troka. Macam mana buat? Troka ni dia ada banyak jenis lah. Saya bawa 2 jenis, satu yang sederhana, satu yang besar sikit. Okey. Di hujungnya tajam ni. Di kelilingnya ada lubang, dan di bahagian belakang dia ni ada satu lubang lagi untuk masukkan pipe. Tujuannya untuk vacuum.
Satu lubang akan dibentukkan di atas perut mayat, tebuk. Kemudian kita akan aim betul-betul macam nak main snooker tu kan, zuk, menghancurkan segala organ dalaman badan dia. Hati, limpa, usus, perut, puni kencing, urat, segala-galanya semuanya dihancurkan, disedut kat sini, dibuang keluar. Kenapa? Kerana organ juga punca mayat cepat mereput. Semuanya perlu dibuang keluar. Dahsyatnya. Kenapa tak postmortemnya bedah mayat tu? Tak boleh, sebab orang yang memegang sijil embalmer, dia tidak boleh memotong badan mayat. Yang boleh forensik saja. Kita hanya boleh buat satu lubang kecil saja. Melainkan kalau mayat tu mati postmortem, dia mati bersiasat. Jadi kita akan pesan pada forensik, nanti dah selesai, you tolong bungkus jantung, hati, limpa tu dalam plastik, masuk dalam badan dia, kena jahit balik. Nanti sampai part kita buka lah balik ikatan tu, ambil keluar aja. Macam kita beli ayam, kadang dia asingkan hati apa semua kan, letak dalam perut ayam tu balik kan. Jangan terbayang-bayang pula tengah hari nanti kan. Tapi itulah gambaran dia kan, nak mengelakkan ayam tu cepat busuk, dia letak asing kan. Jadi itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kaedah ni alhamdulillah, syukur kita orang Islam tak perlu melaluinya. Tak perlu melaluinya kerana ini hanya bukan Islam. Tapi kenapa saya belajar kalau bukan Islam? Kerana bagi orang Islam yang mati di luar negara, nak bawa balik ke dalam negara asal, inilah proses yang dia akan lalui. Memanglah kita nampak mayat tu nampak segar, meninggal kat Amerika. Saya nak juga ke bumi kat Kajang ni, tak kira apa berlaku, saya ada duit, saya boleh bayar kan. Okey, mayat pun terbang sampai kat sini, buka keranda, elok je mayat orang tu, senyum je. Memang senyum, luarnya cantik, tapi dalamannya hancur sehancur-hancurnya. Jangan seksa mayat. Waktu Nabi pesan, mana meninggal, situlah kita kebumikan dia. Jangan seksa. Saya hari ni dalam proses lagi ni, kita terberangkan satu jenazah Indonesia. Dia daripada meninggal kat Kuala Kerai, Hospital Kuala Kerai, Kelantan. Tim saya kat Kelantan bawa malam tadi, pukul 1 pagi tadi sampai dekat Bentong. Tim saya daripada KL sambut, bawa sampai ke Gombak sini pukul 3 pagi tadi. Kita dah siap embam dia pagi tadi, kita masukkan ubat, mandikan dia. Pukul 1 ni baru dia terbang balik ke Jakarta. Hari ni hari Ahad, besok hari Isnin baru dia terbang ke Lombok. Jakarta ke Lombok, sampai ke sana hari Selasa. Bayangkan, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, lebih kurang 5-6 hari mayat tu seksa. Jadi mana meninggal situlah ke bumi. Tengok Tok Guru Harundin meninggal kat Amerika, dia tak nak bawa balik. Besok kalau kau mati, situlah ke bumi. Sebab orang alim dia tahu kelebihan orang yang mati di luar. Kerana Nabi sebut, barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia, dikebumikan di sana, maka dia akan dibina satu mahligai di syurga, daripada tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Bayangkan, Tok Guru Harundin lahir kat Perlis, meninggal dekat sana California. Berapa besarkah mahligai dia kat syurga nanti. Ya Allah, kita nak bawa balik mayat lagi buat apa? Jadi kalau ada orang nak juga, tak kisahlah, saya nak juga bawa balik, maka inilah kaedah yang saya akan gunakan. Ya, itu tujuan saya belajar benda ni. Tapi tak apa tuan-tuan, mungkin tuan-tuan nampak secara teori apa yang sebut. Di hujung program nanti saya akan selipkan visual. Ada video tuan-tuan, hanya khusus kepada peserta kursus sahaja. Video ini akan saya buat hujung-hujung. Sebab apa? Kita perlu cut dulu kamera. Tak ada video, tak ada kamera boleh ambil gambar, baru saya buka video tu, nak menunjukkan betul ke apa Ustaz buat ni. Kita tengok kan. Ni pelajaran ya. InsyaAllah tuan-tuan, berbalik kepada tadi. Baik, selesai bab ini. Sekiranya mata dia tak boleh tutup juga, ambil kapas, tutup je mata dia. Simple, tak payah pening kepala. Baik, kemudian sumbat kapas ke dalam 2 lubang hidung dan telinga jenazah. Lubang hidung dan telinga. Kapas tu gumpal-gumpal sikit-sikit, sumbat sini, sini. Sedikit je. Tapi orang kita selagi boleh sumbat, dia sumbat. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kombang hidung mayat tu. Bila kita nak mandi mayat, tarik keluar kapas tu, la ilaha illallah, daripada tekak ni jangan siksa mayat tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit je, tujuannya untuk mengelakkan darah daripada luar, daripada dalam keluar, dan untuk elakkan serangga masuk daripada luar ke dalam. Blok bahagian ni tu je. Kalau ada kotor, tukar je lah, tu masalah. Boleh ya. Sekarang tutup saja. Kemudian
Kita sebut pula tentang yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Gigi palsu tu yang jenis keluar masuk tu letak dalam cawan malam tu kan, dulu lah kan, keluarkan. Sebab kita bimbang kalau tak keluarkan dia akan mengelongsor masuk ke tekak ni. Jadi keluarkan. Tapi kalau gigi palsu yang dah ditanam kat dalam gusi, jangan kita nak keluarkan pula. Ni tak boleh ni, gigi palsu ni minta pelayar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gigi betul tersilap. Sudah jadi satu hal pula kan. Tak boleh cabut, biarkan saja, jangan kita paksa dia. Ya. Kalau dia pakai gigi besi kat benda tu, pagar braces tu kan, jangan pandai-pandai nak minta screwdriver pula. Minta screwdriver, cungkilnya tu dia darah mulut mayat tu. Jangan. Benda yang tak boleh ditanggal pada badan mayat, jangan kita paksa. Termasuklah apa benda dalam badan dia. Contohnya pakai cincin kat jari. Kita dah cuba dah letak sabun, buat benang bagi kecil tangan dia semua, tak boleh. Maka apa perlu buat? Biar aja. Lalukan tangan air ke atas cincin tu, cuba kita pusing-pusing sikit, bagi laluan sikit. Sekali tak boleh, lalukan air je, tak ada masalah. Termasuklah dalam hal-hal yang kekal. Contoh, kalau rambut dia ada warna kan, dia warna rambut dia warna pegang ke, warna hijau, warna kuning, warna merah, macam traffic light semua kan. Macam mana ni? Apa nak buat? Rambut dia tak boleh kena air ni, pasal dia terhalang warna. Macam mana nak buat? Ambil mesin rambut tu, botakkan kepala dia macam tu ya. Jangan buat. Terkedu semua. Saya bagi gambaran, jangan buat macam tu. Jangan kita botakkan dia, jangan kita cukur kepala dia. Biarkan saja. Ambil air, bersihkan macam tu je. Lalukan air je. Lalukan air saja. Tak payahlah kita usul. Tak bolehlah shampoo ni. Rumah kau ada shampoo apa? Rejoice. Sampai sini pula Rejoice. Engkau ada apa? Fab. Tak boleh, biar aja. Tak boleh, jangan paksa. Termasuklah kalau ada tattoo yang kekal tu bukan tattoo yang kita makan chewing gum tampal tu. Itu boleh buang. Yang lekatkan gambar serigala lah, monyet apa semua tu kan. Macam mana nak buat? Dia tak boleh kena air ni, sebab dia dah warna-warna ni. Pisau sagat yang kita potong apple tu, macam tu. Jangan buat juga ya. Lalukan air sahaja. Lalukan air saja, tak ada masalah. Kadang orang kita ni terlalu pemikiran kritis. Macam mana nak buat ni? Kau tonyo kuat-kuat sikit, bagi air tu masuk. Jangan, tak boleh, biar aja. Lalukan air je. Simple saja ya. Baik. Kemudian ambil selai kain sebesar bukan tudung bawal bila 45 tu kan. Kita gulung-gulung daripada bawah dagu tu ni, tutup, naik ke atas, ikat. Ikatan di atas ini kita panggil ikatan pocong. Nama asal pocong adalah ikatan pocong. Dapat ke orang kita panggil hantu pocong. Bandar pocong, Bukit pocong, Felda pocong, semua nak pocong kan. Orang Melayu kreatif dalam bab-bab penjenamaan ni. Nasi lemak cheese, nasi lemak viral kan, padahal nasi lemak juga kan. Cuba tukar Melayu, nasi lemak tular, nasi lemak keju, tak sedap kan. Jadi nak kata bahawa pucong atas ikatan pucong ni, ikatan pucong atau ikatan pocong, ikat tujuannya nak tutup mulut. Ni sunnah, ikat pada mayat macam dalam gambar ni ya. Baik. Kemudian yang kelima, tukar pakaian mayat dengan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Orang yang baru meninggal dunia, badan dia lembut, senang kita nak uruskan lagi. Maka sebelum badan dia mengeras, tukar. Ambil kain, tutup badan dia. Kain batik ke, kain plekat ke, yang penting tebal, tutup aurat dia. Takut-takut bila dia dah keras baru kita nak tukar, susah. Dia dah keras. Pernah berlaku satu kes tuan-tuan, lebih kurang dalam 10 tahun sudah. Saya jumpa satu kes ni, orang tua umur 90 lebih. Dia meninggal di malam hari. Anak dia tak tahu nak buat apa. Anak dia lelaki ramai 4 orang, tapi tak reti nak buat apa. Dia tunggu sampai besok pagi, surau buka, dia jumpa imam semua. Okey, barulah nak ambil jenazah, bawalah ke tempat mandi. Kemudian surat-surat semua dah selesai. Lepas tu bila saya dipanggil untuk uruskan jenazah, saya nampak mayat tu masih lagi berpakaian yang dia pakai malam tadi. Pakai baju t-shirt, pakai kain. Maknanya tak ada apa perubahan, pampers pun ada. Saya tanya pada anak dia, kenapa tak tukar malam tadi? Kami tak tahu Ustaz. Tak apalah, saya pun fahamlah, bukan semua orang ada pengalaman. Jadi bila kita nak buka, tangan dia dah keras.
Tak boleh nak angkat tangan dia nak bawa keluar baju kan. Jadi terpaksa gunting lah. Gunting, minta izin boleh gunting? Boleh, okay, gunting. Kemudian pampers kita buang semua. Okey, masa nak mandi tu saya cuba nak kiamkan tangan arwah, tak boleh pasal dia dah keras, cramp. Macam mana nak buat? Dia pula dah tua, tak boleh paksa sangat. Jadi saya ambil keputusan, saya kata anak dia, bang, nanti waktu kafan saya nak maklum ya, tangan dia kita tak boleh nak kiam, dia dah keras. Jadi kita buat macam ni. Boleh Ustaz, buatlah apa yang patut, kata anak-anak dia. Seorang dia tak setuju saya. Macam muda sikit dalam, dia dah, anak dia dalam 60-70, ada yang dalam 40-50. Tak boleh Ustaz, saya nak tangan dia kiam. Habis tak boleh, macam mana saya nak buat? Saya boleh buat. Saya ada ikut kursus. Kata ustaz tu, ambil minyak, urut-urut pada sendi tu, insya-Allah boleh. Kenapa abang tak buat semalam? Saya tanya dia. Saya terlupa ustaz. Tu biasalah kan. Kursus dah belajar dah, tapi terlupa. Jadi saya buatlah. Saya kata, okey, cubalah buat. Dia buat, dia urut. Ambil masa jugalah, dia tengok dia tu kan. Bang, kalau tak boleh jangan paksa. Boleh. Yang lain semua puati dia kan. Dia buat bismillahirrahmanirrahim. Try 1, 2. Tak, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Kau nak sangat kan? Macam tu kan. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula kan? Kau yang buat kan. Semua pandang mata saya. Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia kat saya pula. Bagi soalan kebat pula kan. Kita pula yang kena tanya kan. Kau yang buat kan. Habis segala keluar fik, fatwa, fakawaid, fik, semua dah kepala otak ni. Apa benda aku nak jawab ni kan. Habis pusing lah. Saya pandang muka masing-masing merah padam. Muka yang buat tu muka pucat, lagi pucat daripada bapak dia. Menggeletar macam ni. Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia lagi. Saya pun malah nak kawat, nak kontrol suasana yang mula tegang tu. Saya pandang adik-adik dia, abang-abang dia semua. Bang, sabar ya bang. Saya buat rasa. Oh, tak patah bang, tak patah. Habis tadi bunyi kerak tadi tu bunyi apa? Biasalah bang, kadang-kadang otot kita lenguh. Prap. Otot lenguh kan. Kan. Dah tak apa, jangan kita luruskan, yang sebelah tu biar macam ni je. Saya kata kan, tak apa. Kita cuba settlekan. Saya ingat dah boleh kawal situasi. Abang dia pun tak puas hati lagi. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang abang dia tuan-tuan. Kecut saya. Dalam hati saya kata, nasib baik aku tipu yang patah pun. Sampai kesudah dia tak tahu cerita sebenar. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau saya dapat tahu dia dapat cerita ni, tahulah nak rujuk siapa kan. Ini mesti orang hilpak dia tahu ni kan. Tuan-tuan apa saja keadaan mayat kita buat macam biasa ya. Ada kes yang kami jumpa, mayat dia begini. Dia malam tadi tak tahu dia tengok apa kan, Malaysia lawan Thailand ke apa tu, landing kan. Kemudian tak boleh buat turun. Macam mana ni ustaz? Macam mana kita uruskan je lah kan. Dah buat 2-3 kali tak boleh buat turun. Jadi kita pun mandikan mayat dalam keadaan begini, kafan pun dalam keadaan begini. Okey lagi lah. Time kafan tu, kain bahagian kepala tu dia besar lah sikit, kembang sikit kan. Okey, tak ada masalah. Yang masalahnya bila orang datang, makcik tu masuk-masuk, apa kembang bonar kepala budak ni? Makcik tu bukan kepala tangan tu. Astagfirullah, mulut jahat, kata dia. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu nasihat pada kursus saya, peserta kursus saya, kalau kita tengok jenazah dalam keadaan pelik, jangan tegur. Tak ada orang saja nak buat macam tu. Kadang ada mayat tu kaki dia bengkok kan macam ni. Jangan tegur. Dia pula bengkok kaki tu kan. Jangan. Tak adanya tukang mandi mayat nak bengkok kan, biar berkaki macam ni lah. Tak ada. Mesti ada sebab kan. Janganlah pada kita gatal mulut nak tanya. Biar saja kan. Ada mayat yang paling rare, tim kami SPGM Terengganu, dia tunjuk kat saya video gambar. Ustaz, ini kes rare. Mayat apa tu? Dia buka satu kain yang bertutup dengan selimut. Rupanya mayat tu dalam keadaan bersila, terduduk macam tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni. Duduk bersila. Mati ke tu? Mati dah ustaz. Apa tak baringkan? Tak boleh. Kita baringkan dia tegak je tu kan. Bersila macam dah beku. Pergilah ke hospital. Tak, hospital kata boleh uruskan dah, orang ni orang tua dah. Macam mana nak buat? Mandikanlah macam tu. Mandi okey lagi tuan-tuan. Kafan boleh lagi.
Tapi time solat tu lah dia kata seram sikit. Allahu Akbar. Kau menghadap jadi itulah cabaran dia. Kita akan jumpa dekat luar macam-macam rupa mayat, ya. Sebab tu saya katakan tuan-tuan, ada kaedah yang boleh kita belajar. Orang yang dalam kalau kita jumpa mayat reput, katakanlah jiran sebelah rumah kita meninggal dunia, nauzubillah lah, meninggal, kita tak tahu, tahu-tahu 3 hari mayat dah busuk. Kalau kita pergi rumah dia, bau tak tahan, ya Allah tak tahan lah, kita boleh lari. Kita kata, tak maulah saya ada meeting ni, saya balik luar. Boleh. Tapi kalau tu keluarga kita, nak lari mana? Mana keluarga dia? Tolong angkat mayat ni. Tergamam gitu. Ada tips dia, macam mana nak berhadapan dengan mayat reput ni. Sebab kalau kucing mati, kita boleh hadap lagi bau bangkai tu. Anjing mati berjalan, busuknya boleh lagi. Tapi mayat, ya Allah, tak mampu kita nak hadap, busuknya luar biasa kan. Jadi caranya macam mana? Kalau dia meninggal dalam rumah atau bilik, kita nak masuk ke dalam rumah atau bilik tu, selain kita baca ayat ruqyah, jangan kita acah-acah masuk. Acah-acah masuk macam mana? Masuk rumah tu, masuk, tak tahan, keluar balik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagi, tak tahan kan, keluar balik. Dia akan muntah lepas tu. Pasal apa? Dia mual. Udara kotor, udara bersih, kotor bersih, dia akan mual. Jadi cara nak buat, masuk, jangan keluar-keluar. Tutup pintu tu, kau boleh kunci, tam kunci tu. Tak nak bagi kita keluar. Hadaplah situasi tu, hirup udara yang ada dalam tu. Menggelegak kelotak, batai, berair dah semua. Kelang air dulu sikit. InsyaAllah kita boleh selesa. Ni hadaplah ni benda ni, InsyaAllah boleh terima. Ya. Cuma saya nak bagi tahu terus terang, saya suruh hirup udara yang ada dalam ruang tu. Jangan tuan-tuan buat pandai pergi hirup udara mayat tu. Jangan hidup mayat tu, dekat suasana dia. Dan yang kedua, saya kalau buat macam tu pun, saya pakai filter, pakai mask. Tak adalah terbuka macam ni serah diri, tak kan. Saya pakailah mask juga, letak dalam minyak cikapak sikit kan. Maknanya bagi suasana sikit. Ya, tu cara dia. Nak angkat mayat reput, ni orang lelaki lah. Nak angkat mayat reput ni, badan dia ni bila tertarik, pegang, dia akan membekas. Sebab dia dah lembik. Kadang-kadang bila kita angkat, kita pakai glove tu licin, kita pegang dia akan licin, kulit dia tertanggal macam glove. Jadi cara nak buat, kita kena letak kain juga, pegang dia supaya dia boleh grip emas. Pegang kain baru boleh angkat. Kalau boleh angkat mayat tu, guna kain kat bawah, pegang kain dia angkat. Ada kaedah dia, cara nak angkat tu kan, baru senang. Jangan kita pegang sesuka hati, tak payah lapik, nanti boleh basuh. Boleh basuh, memang boleh basuh, makan hari. Ya, air pada badan mayat tu air malar. Air malar tu kalau kena pada badan kita, kat baju kita ni, busuk je, tak boleh cuci ke mana-mana sabun pun. Baik buang je baju tu. Dia kekal. Kalau kena pada tangan, seminggu kita tak guna tangan. Takkan guna kaki pula kan, guna garfu lah, bukan suruh garfu kan. Tak ada selera tuan-tuan. Guna cuci air tanah mungkin baru hilang. Jadi pakai lapik juga, walaupun kita profesional macam mana sekalipun. Ya, ini penting, kena belajar ya. Baik, pastikan aurat jenazah sentiasa terpelihara, jangan dibiarkan terbuka. Kadang-kadang dia pakai kain cantik dah, bila orang nak tengok muka arwah, nampak rambut mengerbang perempuan. Kenapa tak pakaikan tudung arwah ni? Tak apalah ustaz, arwah dulu free hair, biarlah. Dia free hair, dia punya pasal. Besok dia mati, kita punya tanggungjawab. Jadi kena pakaikan juga kain tudung pada dia ya. Baik, kemudian yang keenam, kiamkan tangan dan ikatkan sendi-sendi jenazah. Kiamkan tangan dia, ikat. Ikatan dia 3 ikatan. 1 ikatan dekat tangan, yang kedua ikatan dekat lutut, yang ketiga ikatan dekat 2 ibu jari kaki. Ikatan dia 3 ikatan. Tangan, lutut, ibu jari kaki. Macam ni lah kan. Saya tunjuk guna laser ni. Tangan ni, kemudian lutut ni kita ikat, dan 2 ibu jari kaki ni. 3 ikatan je. Ikatan ini hanya berlaku sebelum urusan mandi dan kafan. Sebelum urusan mandi kafan. Waktu kafan tak boleh ikat dah tangan dia. Sebab waktu kita kafan nanti, ikatan di bahagian luar pun kita kena buka dalam kubur. Macam mana kita nak buka ikatan dalam? Jadi ikatan ni hanya sementara saja ya, sebelum mandi. Baik. Kemudian yang ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat di atas perut mayat. Biasa orang letak apa kat perut mayat?
Gunting. Kenapa gunting? Saya tanya soalan yang sama daripada Perlis, saya kursus sampailah ke Sabah. Macam lagu kan. Semua jawab gunting. Ini mesti kurafat orang Melayu ni. Kan kita mudah kurafatkan cara orang lama. Sebab apa gunting? Sebab gunting ni barang yang memang biasa kita jumpa kan, dekat tempat orang nak menguruskan mayat, tukang mandi akan sediakan gunting. Jadi biasalah gunting. Apa saja barang pun boleh, tak semestinya gunting. Nak guna telefon pun boleh, nak guna botol mineral ni pun boleh, nak guna remote aircon pun boleh. Apa saja boleh asalkan sederhana berat untuk mengelakkan perut kembung. Dia masuk angin jadi perut mengembung. Nak elakkan dia kembung naik, letakkan benda logam kat atas badan dia. Tu cara dia, ya. Tapi kenapa gunting? Ada juga tanya. Ini mesti budak-budak lama ni kurafat ni. Tidak. Orang dulu-dulu bila dia nak datang rumah orang, dia akan tanya, "Dek, nak gunting kapan ni? Ada gunting tak kat rumah ni?" Tu kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu saja kan. Tak ada maksud lainnya. Tuan-tuan nampak tak dulu orang dulu punya cara, kita tak tahu. Sampai kita kat generasi ni kita fikir kurafat. Apa contoh dia? Benda-benda yang kita fikir kurafat. Contoh apa dia? Saya bagi gambaran bukan dalam suasana jenazah. Orang apa tiba-tiba ramai-ramai masuk ke rumah. Apa maksud dia? Ada orang datang kan? Siapa ajar tu kan? Ni kurafat orang lama ni. Tidak. Ini bukan kurafat dia semata-mata. Ini ialah cara mereka mendidik anak-anak. Sebab apa berlaku bila ada orang datang rumah kita? Yes, kena ke rumah. Kita ada anak kecil tahulah macam mana kan. Bang, tolong ke rumah ni bang. Nanti mak tengok TV. Bang, kejap lagi ada orang datang ni, maklong on the way ni. Ya ke? Baru kelang kabut ke rumah. Dulu tak ada WhatsApp. Jadi ramai-ramai tu lah jadi mangsa dia. Maksud dia kata nak bagi anak-anak ke rumah macam kita dulu kan. Payah. Tapi orang datang, macam mana tahu datang ni? Tu ramai-ramai masuk. Sekejap lagi ada orang datang tu. Kelang kabut ke rumah. Cara orang lama mendidik. Dia akan cuba kaedah-kaedah perumpamaan, menakutkan dan sebagainya. Belum lagi kaedah-kaedah yang tuan-tuan biasa tengok dalam TV. Kalau meninggal mayat tu kat rumah, jangan bagi kucing datang. Kalau dah melintas dia depo. Mayat hidup balik, bangun balik. Ini semua pengaruh cerita momok dulu kan. Betul ke? Apa cerita dia tu? Nanti kita sambung. Dah 10:30, kita rehat kejap. Boleh ya? InsyaAllah. Nanti saya sambung. Tapi saya nak habiskan sekejap satu lagi ni. Ada 8. Gunakan wangi-wangian untuk menutup bau badan mayat. Bau badan mayat ni kita kena letak wangi-wangian untuk mengelakkan fitnah. Kalau dulu orang bakar kemenyan, setanggi, kita katakan ini nak bagi jin makan ni, asap-asap ni. Tidak. Tujuannya untuk wangi-wangian. Sekarang mungkin tak pakai bakar-bakar. Ya, kita sembuh je. Sembuh MB pure 5 minit kan. Itu kaedah terkini. Jadi apa kaedah pun boleh asalkan wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Baik, selesai bab ini, kita rehat dulu mungkin dalam 15 minit boleh? 10.25. Saya tengok jam tu 10.30. Saya ikut jam ni lah. 10.45 sampai balik ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab.